Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam muhibah. Apa khabar keluarga Malaysia? Alhamdulillah bersua kembali kita dalam Bicara Diari dan Rawat setiap hari Rabu jam 9 malam. Sepastinya anda menyaksikan kami di saluran Berita RTM, saluran TV1 dan juga melalui Facebook rasmi kami Berita RTM. Seperti biasa setiap minggu kami akan bawakan kepada anda kupasan topik berkenaan kesihatan awam. Dan malam ini kita akan membawa anda berkenaan topik iaitu penularan varian Omicron. Dan baru-baru ini seperti yang kita sedia maklum, kerajaan telah menangguhkan seketika usaha negara untuk beralih kepada fasa endemik. Ini berikutan kebimbangan global terhadap penularan varian Omicron. Dan juga WHO telah mengklasifikasikan ataupun mengkategorikan varian Omicron ini sebagai variant of concern. Sejauh mana pengetahuan kita terhadap varian yang baharu ini ataupun variant of concern Omicron ini, semuanya kita akan kupas dalam ruang masa 1 jam dalam Bicara Diari dan Rawat. Sepastinya kita bersama dengan tetamu jemputan kita di studio pada malam ini iaitu pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu Dr. Nur Asma Musa. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Dr, malam ini topik yang sangat penting Dr untuk kita kupas iaitu berkaitan varian Omicron. Semuanya kita akan kupas sebentar saja lagi. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana penonton. Sahabat. Kes pertama, positif varian yang dibimbangi, variant of concern Omicron telah dikesan di Malaysia. Ya, itu merupakan satu pemerhatian dan juga fokus kita pada malam ini untuk kita bercakap berkenaan risiko penularan varian Omicron ini. Sepastinya kita akan kupas perkara ini bersama dengan tetamu kita pada malam ini, Doktor. Topik yang sangat penting untuk kita bawakan, untuk kita berikan pencerahan kepada seluruh keluarga Malaysia pada malam ini iaitu berkenaan varian Omicron. Mungkin untuk permulaannya ni, Doktor, bila WHO mengkategorikan varian Omicron ini sebagai variant of concern, varian yang membimbangkan. Mungkin permulaannya Doktor, Doktor boleh memberikan pendefinisian berkenaan VOC atau variant of concern ini Doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu ya, variant of concern diumumkan bagi varian yang terbaru ya, varian Omicron ini pada 26 hari bulan November oleh WHO. Dan WHO mengumumkan variant of concern apabila melihat ciri-ciri varian baru ini yang mana dia boleh menyebabkan penyebaran yang tinggi dan perebakan serta boleh mengancam kesihatan global. Jadi WHO dia kalau ikut pengerasan kan Munawar, kita ada variant of concern dan ada juga variant of interest. Jadi yang paling bahaya variant of concern lah, yang mana perlu perhatian dan tindakan yang cepatlah oleh setiap negara. Okey, WHO telah mengkategorikan varian Omicron ini sebagai variant of concern. Jadi bila mana kita bercakap penularan variant of concern di peringkat global ini Doktor, mungkin Doktor boleh juga memperincikan garis masa kewujudan penularan variant of concern Omicron ini dari mana asalnya dikenal pasti Doktor? Okey. Kalau kita lihat ya daripada pembacaan daripada di media-media, pertama sekali pada 9 hari bulan November lagi, sampel-sampel ni telah pun dilakukan ujian di Afrika Selatan ya, negara yang bagus dari segi surveillance genomik dia ya. Kemudian mereka uploadkan keputusan itu pada 22 hari bulan. Dan pada 24 hari bulan mereka telah kenal pasti yang itu adalah varian baru. Lalu mereka melaporkan, Afrika Selatan telah melaporkan kepada WHO dengan penelitian lanjut ya, pada 26 hari bulan 11 WHO telah mengisytiharkan sebagai variant of concern lah varian baru ini dan menamakannya Omicron, iaitu sempena number atau huruf abjad bagi Greek, Yunani ya. Jadi sebenarnya WHO menamakan Omicron ataupun varian baru ini
daripada nombor abjad itu disebabkan dia kita tak mahu melibatkan ataupun kita tak mahu stigmakan pada negara-negara yang telah mengesan varian baru inilah. Okey doktor, sebelum ini kita lihat global dibimbangi dengan penularan varian Delta yang dikategorikan sebagai varian yang dominan dan juga ianya merebak di hampir ke semua negara di peringkat global ini doktor. Jadi bagaimana untuk kita membandingkan varian of Delta ini dengan varian Omicron ini dari segi karakteristik dan juga ciri-cirinya doktor? Okey, kalau kita lihat daripada pembacaan kita setakat sehingga kini kan yang kita ketahui varian yang baru ini Omicron ni mengalami mutasi yang lebih banyak dibandingkan dengan varian Delta yang sebelum ini. Di mana varian Delta mempunyai 17 mutasi, tapi varian yang baru ini mempunyai 50 mutasi di mana 32-nya melibatkan spike protein. Seperti kita tahu virus COVID coronavirus kita tahu corona crown dia mempunyai spike protein di permukaan dia. Spike ini akan memudahkan dia masuk ke badan kita. Jadi apabila dia masuk ke sel-sel badan kita, dia akan mengalami replikasi ataupun orang kata pembiakan lah. Dan apabila dia dalam proses pembiakan tu kadang-kadang terjadinya kesilapan kod genetik dia. Jadi menghasilkan varian yang baru. Okey doktor, bila kita bercakap variant of concern ini, ada antara salah satu aspek utama ialah dari kadar kebolehjangkitan itu sendiri doktor. Kalau sebelum ini varian Delta ini dikatakan mampu merebak dalam tempoh jangka masa 15 saat doktor. Adakah varian Omicron ini mampu merebak lebih cepat dari segi kadar kebolehjangkitannya ke dalam komuniti dan juga terhadap individu doktor? Ya, dari segi pengesanan memang varian yang baru ini iaitu varian Omicron ni kan, dia lebih cepat dikesan, lebih cepat kesan dan kita mudah mendapatnya. Jadi dengan pemeriksaan PCR, kemudian kita lakukan penunjukan genom, kita sudah dapat mengenal pasti. Jadi kemungkinan besar untuk dia merebak cepat itu tinggi. Namun walau bagaimanapun kita belum tahu lagi macam mana sifat-sifat dia yang lain lah. Contohnya sama ada dia boleh menyebabkan kematian atau tidak, sama ada boleh menyebabkan peningkatan kemasukan ke hospital ataupun ICU, dan juga sama ada dia boleh menyebabkan kesan vaksin akan berkurang. Itu pun masih dalam kajian lagi lah. Oh, semuanya masih dalam kajian dan kita sudah pasti berkenaan kajian yang menyeluruh yang dilaksanakan oleh pihak WHO dan juga saintis dari dalam dan juga luar negara berkenaan varian Omicron ini doktor kan? Ya, betul. Dan doktor, bila kita bercakap berkenaan varian Omicron ini, bagaimana dari segi laporan di peringkat global berkenaan simptom-simptom yang dialami oleh individu yang dijangkiti varian Omicron ini doktor? Okey. Setakat ni yang kita dapat laporan yang baru diketahui, varian ini menyebabkan gejala yang agak ringan. Agak ringan, dan setakat ni kita telah pun mendapati 52 negara melaporkan setakat hari ini 52 negara telah melaporkan adanya kes di negara mereka. Sama ada berlakunya transmisi lokal ataupun transmisi dalam komuniti itu sendiri, komuniti negara mereka. Jadi kalau seandainya kita lihat kalau kita lihat begitu, varian Omicron ni sebenarnya kita kena lihat lagi lebih lanjut sama ada dia akan dia boleh menyebabkan kematian atau tidak lah. Jadi setakat ni belum ada kematian lah negara-negara yang melaporkan, namun kes itu sangat meningkat sangat cepat. Hingga hari ini sudah ada 950 kes dah yang dilaporkan di media-media yang kita cari dari seluruh media yang melaporkannya lah. Doktor sendiri menyatakan ianya varian Omicron ini tersebar dengan cukup meluas, dan apa yang menjadi kerisauan global adalah ianya akan mampu untuk menjadi varian yang dominan seperti mana varian Delta sebelum ini doktor. Jadi setakat hari ini pemahaman doktor sendiri, berapa banyak negara yang sudah tersebar
menyebarnya varian Omicron ini, Doktor? Okey, setakat hari ini, ya, daripada pembacaan, daripada search yang kita cari di internet dan di media-media, terdapat 52 negara telah melaporkan adanya virus Omicron yang mereka kesan. Walau bagaimanapun, bila kita lihat di data yang disediakan iaitu GIS-8, hanya 42 negara saja yang melaporkan lah. Tapi kita dapat lihat penambahan kes tu sangat cepat, sangat drastik, Munawar. Okey, bila kita melihat dalam situasi semasa global pada ketika ini sangat membimbangkan berkenaan penularan varian Omicron ini. Jadi kita risau juga penularannya dalam komuniti khususnya di Malaysia kita. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan kepada penonton keluarga Malaysia berkenaan kaedah analisis pengesanan dan juga sebagainya, kaedah yang dilakukan oleh pihak KKM sendiri untuk mengenal pasti kewujudan varian Omicron di negara kita, Doktor. Seperti yang saya beritahu tadi, yang kita cakap tadi, pengesanan dia sebenarnya sangat mudahlah. Maksudnya daripada sampel PCR, iaitu polymerase chain reaction yang kita buat, kita ambil sampel tu, kita lakukan penunjukan genom, ya, memang kita dapat kesan dia dengan mudah, ya. Jadi kalau kita lihat dari segi pengesanan dia mudah, jadi kalau kita lihat, kalau seandainya untuk berlakunya perebakan dalam komuniti, memang kalau seandainya kita menjaga SOP ataupun kita kekal dengan saranan, mengamalkan saranan-saranan yang telah diberitahu, memang perebakan tu mungkin kita dapat sekat lah. Ya? Okey, itu antara pemahaman awal kita lah berkenaan penularan varian Omicron, bagaimana di peringkat global ianya merupakan satu varian yang diberikan perhatian dalam kita mendepani cabaran pandemik COVID-19 ini. Selepas ini kita akan kupas lebih banyak lagi berkenaan penularan varian Omicron ini dan juga dari segi karakteristik dan juga penularan varian Omicron ini yang pertama di Malaysia, iaitu dilaporkan di negeri Perak. Kepada mereka yang masih tak nak terima vaksin, pesanan saya kepada mereka ialah COVID-19 ni benar. Janganlah kita elakkan daripada mendapat vaksin kerana dia mungkin akan menyebabkan kematian dan jangkitan dalam keluarga kita. Jadi sebelum kita dan keluarga kita dijangkiti dan berakhir dengan kematian, adalah lebih baik kita mengambil vaksin untuk langkah-langkah pencegahan. Vaksin yang telah pun diluluskan oleh NPRA adalah selamat dan berkesan. Jadi inilah langkah-langkah pencegahan yang dapat kita ambil untuk mengelakkan jangkitan dan juga kematian. Yang masih belum menerima vaksin, tampil ke depan untuk mendapatkan vaksin dengan seberapa segera. Inilah nasihat kita kepada semua mereka yang masih belum menerima vaksin. Ya, kembali bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat untuk kita berbicara berkenaan COVID-19 ancaman varian Omicron. Dan seperti yang kita sedia maklum, baru-baru ini negara melaporkan kes pertama bagi varian Omicron, iaitu di negeri Perak yang melibatkan seorang pelajar daripada luar negara. Jadi mungkin doktor boleh memperincikan situasi ini untuk kita memastikan rakyat di luar sana kekal bertenang, jangan panik kerana KKM sudah pastinya melaksanakan tugas yang terbaik dan juga inisiatif yang terbaik untuk mengelakkan penularan dalam komuniti, doktor. Okey, saya tambah sikit ya. Masa kita mendeteksi, bagaimana kita mendeteksi varian baru ini, kita sebenarnya melaksanakan surveillance genotyping, atau di mana kita mempunyai konsortium yang melibatkan KKM, melibatkan MOSTI, melibatkan Kementerian Pengajian Tinggi. Kita mempunyai 7 makmal yang mampu melaksanakan genotyping yang bagus ya. Kemudian dapat mengesan varian-varian baru
Dan juga daripada situ, daripada data yang kita dapat daripada 7 makmal yang melaksanakan genotyping surveillance ini, sepanjang tahun ini kita ada 4,692 varian yang telah dikesan. Daripada itu 20 merupakan variant of interest, yang selebihnya iaitu sebanyak 4,672 lagi adalah variant of concern dan kebanyakannya adalah varian Delta. Ya, Munawar ya. Jadi maksudnya di sini kita secara proaktif sentiasa membuat penunjukan genom itu untuk mengesan jika adanya varian-varian baru dalam negara kita. Mungkin okey, itu penerangan lanjut berkenaan kaedah perkawalan daripada pihak KKM sendiri dan juga langkah kesiapsiagaan berkenaan makmal dan juga aktiviti penjujukan genom yang dilakukan. Okey doktor, kita kembali kepada situasi kes pertama varian Omicron ini dikenal pasti di negara kita, iaitu melibatkan seorang pelajar bukan warga negara Malaysia di negeri Perak. Perincian situasi itu, doktor. Kalau kita, siapa yang mengikuti perkembangan media pada 3 hari bulan Disember baru-baru ini, Menteri Kesihatan kita yang berhormat, Menteri Kesihatan kita telah mengumumkan pada 3 hari bulan Disember kita telah mendeteksi mengesan 1 kes Omicron yang melibatkan seorang gadis warga negara luar negara yang belajar di Perak, di universiti swasta di Perak Sebenarnya kalau untuk makluman semua, itu adalah langkah proaktif yang dilakukan oleh pihak IMR, di mana gadis ini datang ke Malaysia pada 19 hari bulan November lagi sebelum pun varian baru Omicron ini diisytiharkan lagi Jadi beliau datang ke sini dengan adanya SOP kita, prosedur kita, beliau memang perlu dikuarantin dan dilakukan saringan saringan. Okey, daripada saringan pintu masuk, saringan ketibaan beliau, kes ini memang positif memang dikuarantinkan dan pihak MR telah mengumpulkan sampel-sampel daripada 11 hari bulan November hingga 28 November, itu sebanyak 74 sampel telah dilakukan penunjukan genom dan didapati daripada 74 sampel itu satu adalah Omicron yang selebihnya itu 73 lagi adalah varian Delta. Dan kalau kita lihat sebenarnya kes ini pergerakan dia cuma di KL dan di Perak dia tidak pergi ke mana-mana dia diambil selepas selepas kes ini selesai kuarantin, dibawa oleh universiti tersebut, transport yang disediakan oleh universiti tersebut balik ke sana. Jadi dia tidak menyebabkan impak yang besar sebenarnya. Kemudian kes ini juga kalau dilihat daripada data kita, data MySejahtera kita ada digital ni. Data kita lihat memang beliau patuhlah pada perintah kuarantin. Tidak ada tanda-tanda check-in di mana-mana daripada beliau data beliau. Dan kalau kita lihat pemeriksaan saringan close contact pada beliau pun setakat ini semua negatif Alhamdulillah. Baik, itu antara penerangan awal kita berkenaan situasi semasa penularan varian Omicron di negara kita. Kes pertama melibatkan pelajar bukan warga negara di negeri Perak. Okey doktor, kita sedia maklum dalam situasi semasa sekarang ini. Sebelum ini kita berdepan dengan beberapa gelombang varian baharu, antaranya varian Delta yang dikategorikan sebagai varian yang sangat dominan, dan vaksinasi sangat membantu untuk kita melindungi komuniti kita daripada risiko jangkitan yang lebih serius akibat daripada varian-varian of concern ini, doktor. Jadi bagaimana doktor boleh memberi saranan kepada masyarakat di luar sana berkenaan kepentingan untuk mereka mengambil dos penggalak untuk memastikan perlindungan yang lebih optimum, doktor? Okey. Jadi terima kasih Munawar. Jadi vaksin ni seperti yang kita tahu, bila dia masuk dalam badan kita, vaksin ni akan mengaktifkan sel-sel kita untuk menghasilkan antibody. Jadi apabila kita dah komplit vaksin, bila sampai ikut kajian bila sampai masa tertentu dia akan berkurang sedikit. Jadi kita perlukan dos penggalak untuk membuatkan vaksin tu kesan dia lebih tinggi kesan, meningkatkan kesan vaksin tu.
Jadi bila kita ada perlindungan yang bagus jadi virus-virus ni bila dia masuk dalam badan kita, kita dah kenal, dah siap-siap apa virus tu. So kita dapat badan kita sudah dapat menyerang dia, membunuh dia dengan cepat. Jadi untuk dia bermutasi tu kuranglah jika dibandingkan dengan kalau orang itu tidak divaksin. Tidak ada, dia belum kenal lagi musuh dia. Jadi virus tu akan masuk dan menyebabkan infection pada badan dia lah. Jadi kita nasihatkan terutama pada orang-orang yang risiko tinggi seperti usia emas ataupun orang-orang yang bekerja high risk, yang bekerja di tempat-tempat yang banyak mungkin pendedahan pada penyakit banyak dan juga yang punya penyakit-penyakit komorbiditi mendapatkan vaksin ni untuk menghalang daripada mendapat penyakit terutama daripada jangkitan varian baru ni lah. Itu pentingnya untuk kita mengambil dos penggalak ini untuk kita memastikan perlindungan yang lebih optimum kepada diri kita daripada risiko jangkitan virus COVID-19 khususnya bila kita berdepan dengan varian-varian baharu yang dikategorikan sebagai VOC ini. Doktor, pandangan doktor sendiri berkenaan sejauh mana varian Omicron ini boleh mencetuskan gelombang baharu dalam komuniti seperti mana varian Delta sebelum ini, doktor, melihat kepada situasi masyarakat kita sekarang ini yang liputan vaksinasinya sudah pun meluas dan juga pengalaman kita berbanding penularan varian-varian sebelum ini, doktor. Okey. Kalau kita lihat kita sudah 2 tahun bergelumang, kita dipengaruhi oleh virus ni lah, diserang oleh virus ni Jadi kita pun sudah mempunyai sistem yang dah teratur sudah mempunyai kekuatan daripada segi tenaga, sama ada tenaga manusia, tenaga peralatan dan sebagainya. Jadi persediaan kita tu kita boleh dan di samping itu selain pada persediaan tu rakyat-rakyat kita pun macam Munawar cakap tadi telah pun mendapat vaksin yang liputannya pun yang bagus dah Jadi kemungkinan untuk kita diserang seperti Delta itu adalah rendah lah. Bagi saya negara kita telah lebih bersedialah untuk menghadapi gelombang ni. Dan sekarang ni kita lebih berbicara tentang pembukaan yang selamat, tentang bagaimana nak pergi ke pelancongan, gelembung pelancongan. Kita bercakap tentang nak pergi umrah, pelajar-pelajar nak balik semula belajar dan sebagainya. InsyaAllah kalau semua orang menjaga dari segi tetap dengan patuh dengan SOP, mengamalkan kesihatan kendiri, norma baru dan kita dapatlah mengekang gelombang ini menjadi gelombang yang keempat lah. Kita tak nak lah kalau boleh gelombang ketiga cukup lah. Itulah aspirasi kita bersama, doktor. #reopening safely untuk kita membawa negara kita pembukaan sosioekonomi yang lebih selamat, doktor. Jadi doktor memberi penekanan terhadap peranan masyarakat adalah sangat penting untuk memastikan kita semua selamat, bukan sahaja dengan penularan varian baharu seperti varian Omicron ini, malah juga daripada virus COVID-19 itu secara keseluruhannya, doktor. Dan doktor, mungkin langkah pencegahan awal itu bukan sahaja bermula daripada pihak KKM itu sendiri, malah di bahu masyarakat itu sendiri, doktor. Sangat penting, doktor, dengan pematuhan SOP dan juga norma baharu. Jadi pandangan doktor sendiri dalam situasi semasa rentas negeri dah boleh, kita banyak aktiviti sosial sudah pun dibenarkan. Jadi bagaimana kita untuk beradaptasi dengan norma baharu pada tahap yang tertinggi ini, doktor, untuk kita mendepani sebarang ancaman varian-varian baharu yang mendatang, doktor? Okey. Sidang penonton sekalian yang pertama sekali apa yang kita perlu tahu adalah kita perlu mendapatkan sebanyak mungkin maklumat tentang varian baru ni. Maksud saya kita kena dapatkan maklumat daripada sumber-sumber yang kita boleh percayai lah. Jangan mendapat sumber daripada tempat yang kita tak boleh percaya kan. Contohnya sumber yang kita boleh percayai adalah website KKM sendiri. Betul. Ataupun website WHO juga ataupun media massa yang memang telah kita tahulah yang utama Jadi pertama kita dapat tahu dulu apa negara-negara mana yang mengalami dan telah diserang ataupun yang telah mendetek
adanya kes Omicron, ya. Negara-negara mana yang telah mengalami local transmission tempatan, negara-negara mana yang mengalami community transmission, ya. Kalau community transmission tu lebih besar lagi lah, maksudnya dia dah ada wabak dekat dalam masyarakat dia tu, maksudnya mungkin rakyat dia ramai yang terdedah, ya. Jadi kalau kita dah tahu negara-negara tersebut, ya, jika kita ada plan, terutama ni ujung tahun ni kan, ramai orang pergi berjalan-jalan kan, bercuti. Jadi kalau kita dah tahu negara tersebut negara yang berisiko tinggi, tangguhkanlah dulu perjalanan tu, ya. Tangguhkan dulu perjalanan tersebut, kerana kita belum lagi tahu dengan lebih teliti, dengan lebih tepat tentang sifat-sifat varian baru ni, kan. Kemudian selain pada tu, seperti yang kita sarankanlah, kita mengamalkan SOP yang betul, ya. Iaitu norma barulah, ya. Elakkan 3S, iaitu tempat yang sempit elakkan, sembang dekat elakkan, dan serta tempat yang sesak lah, kita jangan pergi ke situlah, ya. Kemudian untuk kita amalkan 3W, ya. Iaitu kita pakai mask, cuci tangan selalu, kan. Kemudian kita bagi warning lah kalau seandainya ada teguran lah, atau peringatan lah tentang kepentingan norma baru ni, kan. Di samping tu juga, ya, bagi yang tak sihat, ya, untuk yang mengalami simptom, kita kena buat kesihatan kendiri juga, ya. Kesihatan kendiri maksudnya kita kena buat tes, ya, tes sendiri. Jadi kalau kita ikut tes sendiri tu, kita boleh dapat di mana-mana saja. Sekarang dah murah, ya, harganya. Sekarang ni memang sangat murah, harga RM4.90 ada. Kita boleh dapat di pasar raya, kan, doktor. Yang sangat bertepatan dengan norma baru kita dalam fasa pandemik kita ini. Tak payah pergi ke klinik mana-mana, dibeli kat farmasi mana-mana pun boleh, kan. Kedai runcit pun ada, ya. Kemudian bila kita dah test, ya, dan kita dapati kita positif, kadang misalnya, jadi kita kena inform, kena laporkan dalam MySejahtera. Result kita tu kita boleh uploadkan, ya. Kemudian di samping tu kita kena isolate dah pada kita, kita kuarantinkan lah kalau kita dah positif. Jangan dah tahu positif pergi lagi tempat lain, kan. Kemudian di samping tu kalau tak sihat, kita kena inform juga close contact kita. Kalau kita kenali macam rakan-rakan kita, dalam 2 hari, 4 hari, 14 hari lepas aku ada jumpa orang ni, kita inform lah dia, saya positif. Jadi apa yang you kena buat, you kena juga mungkin lihat satu simptom, sama ada kalau bersimptom perlu cek lah, test lah, dan kuarantin juga. Sebab dia close contact, kan. Kemudian yang terakhir, kalau tak sihat juga perlu dapatkan rawatan lah. Ya. Okey, itu antara perkara yang perlu kita berikan perhatian, perlu kita amalkan sepanjang kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Kita pertingkatkan sepanjang masa untuk memastikan keselamatan kita dan juga mengelakkan sebarang risiko penularan COVID-19 dalam komuniti. Selepas ini kita akan berbicara lebih lanjut berkenaan penularan varian Omicron ini. Tapi lindung diri, lindung semua. Tak patuh kena denda. Kita tak naklah sampai kena denda, doktor. Sebab kita sedia maklum pematuhan SOP ini merupakan tanggungjawab kita bersama untuk memastikan diri kita dan juga komuniti kita dapat dielakkan daripada risiko jangkitan COVID-19 ini. Kerana sedia maklum virus COVID-19 ini masih lagi berada dalam komuniti kita. Itu yang kita perlu berikan perhatian seriuslah. Okey, doktor, bila kita nak berbicara berkenaan penularan varian Omicron ini dalam komuniti kita, ada yang risau, doktor, bila mendengar negara kita sudah pun mendapat ataupun mengenal pasti kes pertama Omicron di negara kita, khususnya di negeri Perak. Jadi penjelasan lebih lanjut, doktor, untuk kita memberi ketenangan kepada penonton di luar sana, khususnya supaya mereka tidak panik berkenaan kes import A ni, doktor. Okey. Sidang penonton sekalian, ya. Kes-kes COVID yang kita daftarkan tu kita berikan kepada 3 kategori. Iaitu yang pertama adalah import A. Import A ni bila kita kesan kes tu adalah berasal daripada negara luar, bukan negara Malaysia. Misalnya kes itu datang daripada negara lain dan datang di sini dalam masa 14 hari tu detect positif di Malaysia, ya. Dan kita tahulah, dia tak ada kontak yang lain, dan tak ada link yang lain, dan kita tahu pasti itu adalah daripada luar negara lah. Itu import A. Kalau seandainya import B pula, ya. Import B misalnya dia
balik dia di Perak ya, dia datang dari Perak ya. Datang dari Perak. Di Perak ada orang yang positif kan? Kata dia balik kampung, di kampung tu ada orang yang positif dan dia dapat di sana. Tapi dia balik semula ke Selangor. Kan di Selangor baru dia demam kan, dia mengambil, sebab kita tahu virus tu dia masuk di badan kita. Dia membiak dulu, barulah sampai satu tahap barulah badan kita akan sakit. Jadi bila dia sakit baru dia membuat pemeriksaan, rupanya dia positif. Dan daripada kita cari sejarah pergerakan dia, rupanya dia dapat dari Perak. Jadi itu adalah import B, import B. Yang maksudnya dia daripada negeri lain lah, negeri Perak. Tapi dia daftar di Selangor. Okey, satu lagi adalah import C. Import C ni misalnya dia daftar di daerah Kuala Langat misalnya. Daerah Kuala Langat. Tapi sebelum tu dia ada pergi bekerja di daerah misalnya Sepang. Kan? Dia kerja kat sana tapi rumah dia kat Kuala Langat. Bila dia dapat positif, dia lihat rupanya dekat tempat kerja dia memang banyak kes. Kira itu import C lah, daripada asal penyakit. Asal dia dapat tu daripada tempat negeri lain, daerah lain. Okey. Jadi untuk kes ni pun kita setakat yang data yang ada, dia merupakan kes import A, import A, dan juga kita tengok dia bukan memberi impak yang besar lah. Kontak rapat dia semua negatif dan dia pun patuh pada kuarantin yang diarahkan Jadi kita boleh anggap sebagai import A yang boleh dibendung. Kes ni import A yang kita boleh bendung. Okey doktor, berikutan dengan penularan kes pertama, belum menular lagi penularan ini, dan kita lihat dalam situasi semasa sekarang ini berkenaan kes pertama varian Omicron ini di negeri Perak ini doktor, ada juga yang mengambil kesempatan di media-media sosial menyebarkan berita-berita palsu doktor. Bagaimana keadaan ini sebenarnya perlu kita elakkan doktor, kerana ianya akan mencetuskan kebimbangan dalam masyarakat doktor. Okey. Seperti yang telah kita bicarakan tadi Munawar dan semua penonton. Pertama sekali kita kena pastikan sumber yang kita dapat tu adalah sumber yang kita boleh percayai. Kalau kita dapat berita apa-apa, perlu sahkan dulu. Jangan terus menyebarkan berita-berita yang kita tak tahu tu. Jadi kita dapatkan maklumat yang betul dulu, baru kita boleh percaya maklumat tersebut lah. Jangan mendengar saja, sebab kalau kita dapat maklumat, terus baca, terus percaya, dan ini akan terus sebarkan tanpa memeriksa dulu kebenarannya, akan menyebabkan ketenteraman awam juga tergugat lah Kita pun semua orang jadi risau dan sebagainya lah. Seperti yang saya cakap tadi, kita tak perlu risau, kita tak perlu panik. Apa yang perlu kita buat adalah kita ikut apa yang saranan daripada pakar-pakar yang telah diberikan sebelum ini lah. Sama saja. Maksudnya kalau kita amalkan amalan yang kita anjurkan oleh kerajaan dan Kementerian Kesihatan, insya-Allah kita dapat cegah daripada mendapat COVID lah. Tak pasti jangan kongsi. Itu yang penting. Kalau anda ingin mengetahui sumber-sumber berita yang sahih, sudah pastinya daripada platform-platform media rasmi kerajaan, untuk kita memastikan berita yang kita terima itu adalah berita yang sahih, khususnya berkaitan dengan penularan varian Omicron ini. Doktor, baru-baru ini kita sudah maklum kerajaan telah mengambil langkah untuk menyekat perjalanan pelancong dari negara-negara yang berisiko yang disenaraikan mempunyai kes VOC Omicron ini. Pandangan doktor sendiri dari segi kesiapsiagaan kerajaan ataupun negara kita dalam mengawal sempadan negara daripada mengelak berlakunya penularan varian ini dalam komuniti, doktor. Okey. Munawar dan semua penonton kita seperti yang anda tahu, bila anda buka saja website KKM, kita dah ada senarai negara-negara yang kita sekat. Sekat kemasukan. Negara-negara tersebut setakat ini ada 8 negara yang kita sekat daripada penduduk dia daripada masuk ke Malaysia. Tapi untuk rakyat Malaysia dan pemastautin tetap ataupun yang menyertai Malaysia as my second home, sebenarnya boleh masuk. Tapi dengan adanya kontrol yang lebih ketat. Kontrol yang lebih ketat. Maksudnya kita kuarantinkan lebih lama lagi dan kita buat pemeriksaan saringan yang
lebih kuat lagi, kerap lagi lah. Ya. Okey. Kemudian di samping itu kan sebenarnya kita bukan nak mendenda ataupun menghukum negara-negara tersebut. Sebenarnya negara-negara yang kita sekat daripada kemasukan ni adalah negara-negara yang bagus, yang dari segi surveillance dia. Dia dapat detek awal, kan? Jadi bila dia dapat detek awal, kita tak bagi masuk ke negara kita disebabkan oleh kita nak bagi masa demi kepentingan kesihatan rakyat kita, ya. Sambil itu kita tahu dulu bagaimana sifat-sifat varian yang baru ini, dan apabila kita dah tahu, mungkin kita akan syarat-syarat yang kita buat tu, kerajaan buat sama ada sempadan akan dibuka atau disekat, itu adalah akan bergantung kepada ilmu ataupun maklumat yang kita dapat yang terkini. Ya, buat masa sekarang kita nak menjaga rakyat kita dulu, jadi kerajaan sekat sementara. Itu antara kesiapsiagaan kerajaan ataupun negara kita dalam mendepani berkenaan situasi semasa global pada kali ini, iaitu berhadapan dengan penularan varian baharu VOC Omicron ini. Baik penonton, selepas ini kita akan berbicara lebih lanjut berkenaan varian of concern Omicron ini, bagaimana dari sudut risiko dan juga cabarannya kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, kembali bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Malam ini kita mengupas topik berkenaan varian Omicron. Tapi terlebih dahulu seperti biasalah, kita nak bersama dengan rakan kita Sofhatun untuk kapsul farmasi. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita seperti yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada ketika ini sedang menghadapi musim tengkujuh. Jadi Sofhatun ingin berkongsi kepada anda berkenaan pengurusan ubat ketika banjir. Bagaimana pengurusannya? Kita bersama dengan Sofhatun. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan pengurusan ubat ketika banjir. Banjir memberi implikasi besar kepada pengurusan kesihatan pesakit dan satu daripadanya adalah pengurusan serta pembekalan ubat-ubatan. Pesakit kerap mendakwa terputus bekalan ubat kerana terputus hubungan dengan fasiliti kesihatan atau menjadi mangsa banjir itu sendiri. Banjir yang terjadi secara tiba-tiba menyebabkan bekalan ubat serta rekod perubatan kadang-kala tidak dapat diselamatkan. Jadi, pesakit yang tinggal di kawasan yang kerap dilanda banjir perlu diberi pendedahan tentang cara pengurusan ubat yang betul dan sistematik untuk menghadapi banjir. Pesakit yang tinggal di kawasan berisiko seharusnya bersedia lebih awal. Pesakit kronik perlu memastikan bekalan ubat yang diperlukan untuk mengawal penyakit mencukupi sepanjang musim banjir. Ubat-ubatan perlulah disimpan dengan baik dalam keadaan yang sepatutnya, iaitu pada suhu yang betul, dilindungi daripada kelembapan dan cahaya serta jauh daripada capaian kanak-kanak. Paling penting, ubat perlulah disimpan dalam bekas kalis air atau di lokasi yang memudahkannya dipindahkan sekiranya air banjir mula naik. Selain itu, pesakit boleh meminta kerjasama doktor yang merawat supaya memberikan tarikh temujanji seterusnya selepas musim banjir. Ubat biasanya akan dibekalkan oleh unit farmasi dalam kuantiti yang mencukupi sehingga tarikh temujanji berikutnya. Pesakit juga boleh memohon untuk menggunakan perkhidmatan sistem pendispensan ubat bersepadu iaitu SPUB. Perkhidmatan ini membolehkan pesakit mendapat bekalan ubat susulan di fasiliti kesihatan lain yang dikehendaki. Sekiranya rumah dinaiki air dan dikehendaki berpindah ke pusat pemindahan banjir, pesakit dinasihatkan untuk membawa kelengkapan dan rekod perubatan serta semua ubat yang dimiliki. Tindakan ini bukan sahaja mengelakkan ubat daripada rosak atau hilang ditenggelami banjir, malah memastikan pesakit tidak tertinggal dos yang perlu diambil. Walaupun berada di pusat pemindahan, ubat masih perlu diambil mengikut dos dan selemasa yang diarahkan. Pesakit tidak seharusnya menjadikan banjir sebagai alasan untuk tidak patuh kepada rawatan. Selain itu, pesakit juga diingatkan supaya tidak berkongsi atau memberikan ubat yang dimiliki kepada orang lain walaupun menghidap gejala penyakit yang sama. Sepanjang musim banjir, apabila pusat pemindahan banjir dibuka, pasukan perubatan akan mula ditubuhkan untuk bertugas sama ada secara bergerak atau statik. Oleh itu, pesakit yang tidak membawa ubat harus memaklumkan kepada pasukan perubatan supaya dapat diperiksa dan ubat yang sesuai boleh diberikan oleh doktor.
Setelah banjir mulai surut, pesakit dinasihatkan segera mendapatkan rawatan atau bekalan ubat di klinik kesihatan atau hospital. Doktor akan memeriksa pesakit secara menyeluruh dan ubat akan diberikan berdasarkan status kesihatan semasa pesakit. Jadi pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1-800-886-722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum untuk sebarang pertanyaan lanjut berkaitan dengan ubat-ubatan. Penyakit kronik perlu dikawal dengan baik walaupun dilanda banjir. Panduan ringkas yang dikongsikan ini boleh dijadikan rujukan kepada pesakit dan keluarga untuk menghadapi banjir yang melanda saban tahun. Pesakit haruslah proaktif dan sentiasa peka dalam menguruskan bekalan ubat masing-masing pada setiap masa. Perkongsian yang sangat bermanfaat daripada Sof Hatun berkenaan pengurusan ubat ketika musim banjir ini. Kita nak berbalik kepada perbincangan kita, Doktor, untuk kita memberikan pencerahan kepada seluruh keluarga Malaysia yang menyaksikan kita dalam Bicara DR ini berkenaan varian Omicron ini. Dan bagaimana kita melihat dalam situasi semasa sekarang ini kewujudan varian-varian baharu seperti varian Omicron yang dikategorikan sebagai VOC ini, Doktor, memberi cabaran buat kita semua, khususnya kepada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, Doktor. Okey. Bila adanya varian baru kan, sebab sebelum ni kita sudah memikirkan ke arah kita mitigation, ke arah penyembuhan, ke arah kita kembali semula kepada sektor-sektor ekonomi dibuka dan sebagainya, kepada aktiviti-aktiviti. Tiba-tiba ada pula varian baru. Jadi sudah tentulah dia akan menjadi sesuatu yang agak mencabarlah bagi Kementerian Kesihatan. Yang pertama, sudah tentulah kita perlu mempersiapkan kapasiti hospital, ya. Juga tenaga kerja kita. Jadi yang itu kita kena lebih. Kalau kita lihat sekarang kapasiti pun sudah berkurang. Ada beberapa PKRC kita pun dah tutup ada beberapa PKRC sebab kemasukan dah berkurang Tetapi dengan adanya varian baru ni, kita risau jika seandainya dia menyebabkan peningkatan pesakit yang banyak, yang kita tidak mahu lagi lah mengulangi apa yang berlaku sebelum ni Jadi cabaran untuk kita adalah kita nak pastikan betul-betul kita bersedia. Kita pastikan kita dapat melawan varian baru ini dan juga melawan pandemik ini dan menanglah sebaiknya. Jadi yang pertama adalah kesiapsiagaan, yang kedua daripada segi contact tracing, contact tracing maksudnya kita mencari close contact atau kontak rapat kes, mencari semua sejarah-sejarah dia lah, supaya kita dapat kuarantinkan mereka dan kita dapat bendung penularan. Jadi kalau untuk makluman para penonton sekalian, sebenarnya negara kita telah mempunyai sistem yang agak canggih memang canggih lah dengan adanya Smart Sejahtera misalnya kita dah boleh detect bila kita dapat tahu saja ada satu kes dalam masa 1-2 jam kita dah boleh dapat tahu siapa orang close contact dia kat situ. Siapa yang dia pernah pergi mana daripada segi check-in dia, dari segi My Sejahtera yang dia check-in tu. Data-data tu kita boleh dapatkan. Jadi sebenarnya kita telah mempunyai teknologi yang sangat bagus untuk kita detect awal. Jadi kita tidaklah melambatkan dan menambahkan peribadakan tu kemudian kita juga ada digital tracker untuk kita tengok, kita lihat orang yang dikuarantinkan tu sama ada dia patuh ke tak. Di samping tu mereka juga yang diarahkan untuk membuat saringan-saringan kita memang mengharapkan mereka masukkan makluman ke dalam Mas Sejahtera supaya kita dapat lihat juga siapa berapa yang sebenarnya tak sihat, berapa yang positif dan sama ada mereka ini memang dikuarantin ke, betul-betul ikut SOP ke tak. Sebenarnya kita sudah dapat tahu secara cepat tanpa lagi perlu pergi ke tempat-tempat yang jauh ke lapangan yang menyebabkan ramai tenaga kerja diperlukan Jadi cabaran bagi saya kalau dibandingkan dengan yang lepas
kali ini sebenarnya KKM dan Kementerian Kesihatan dan juga Kerajaan Malaysia sebenarnya lebih bersedia lah sebenarnya. Itu antara kesiapsiagaan kerajaan ataupun negara kita, khususnya pihak KKM dalam mendepani cabaran-cabaran semasa khususnya penularan varian-varian baharu di peringkat global ini. Dan kita lihat dalam situasi semasa sebelum ini, Doktor, kita pernah berhadapan dengan peningkatan kes harian sehingga melepasi 20,000 kes dalam masa satu hari, Doktor. Betul. Namun dengan kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, ianya membantu dapat menurunkan kes harian baharu dan juga kemasukan bergejala ke hospital bagi kategori 3, 4 dan 5. Mungkin doktor boleh memberikan penekanan kepada penonton berkenaan kepentingan untuk mengambil dos penggalak sekali lagi untuk kita memberikan perlindungan yang lebih optimum, doktor. Ya. Seperti yang kita tahu, kita memang memerlukan vaksin. Memerlukan vaksin. Dan kita tahu juga daripada kajian vaksin ini bila dengan masa dia akan kekebalan dia akan menurun sedikit. Jadi memang kita perlukan dos penggalak untuk kita kekal kuat untuk melawan virus yang baru ini, dan kita nak pastikan komuniti kita ni sebenarnya semuanya telah kebal. Walaupun ada beberapa golongan yang tak dapat terima vaksin, tapi jika kita dapat herd immunity itu, kita dapat kontrol. Maksudnya kita dapat lindung mereka itu. Itu yang kita nakkan. Jadi memang bagi sesiapa yang belum lagi mendaftar untuk dos penggalak, senang saja boleh daftar di MySejahtera pun boleh, ataupun mendapatkannya di klinik-klinik kerajaan. Ada juga klinik swasta yang memberikan perkhidmatan pemberian dos penggalak ni. Okey, sebagai rangkuman untuk topik kita pada malam ini berkenaan virus COVID-19 ini, varian Omicron ini, doktor, apa saranan doktor sendiri kepada seluruh masyarakat di luar sana, khususnya kepada kumpulan-kumpulan berisiko untuk kita terus meningkatkan tahap kawalan kendiri kita untuk kita sentiasa bersiap sedia daripada risiko penularan varian-varian baharu ini, doktor? Ya, kepada semua penonton ya, saya menyerulah ya, kita semua jika tidak ada urusan yang penting, boleh duduk rumah lah. Yang penting jaga diri kita daripada dijangkiti. Jaga diri kita daripada terdedah kepada virus ini. Nombor satu yang utama adalah jaga diri kita. Kalau kita jaga diri kita, secara umumnya semua orang jaga diri masing-masing dan kita dapatlah mengelak daripada mendapat penyakit ini. Dan secara tak langsung virus ini akan matilah ya. Kalau badan kita semua kuat, sudah tentu virus ini akan mati dan kita dapat menanglah untuk dan mungkin kita boleh kembali buka sektor-sektor yang sebelum ni tersekat dan yang tak boleh kita buat kan. Sebab semua orang dah teringin nak kembali semula kan. Ada yang teringin nak buat kenduri kahwin dan sebagainya kan. Jadi seperti yang saya cakap tadi, memang sangat pentinglah untuk semua orang terlibat, ambil tahu. Yes, ambil tahu. Betul. Dan amalkan. Baik, itu saranan yang boleh kita berikan kepada anda untuk kita mengupas berkenaan varian Omicron ini. Lindung diri, lindung semua. Itu aspirasi kita bersama untuk kita memberikan perlindungan kepada seluruh komuniti kita daripada risiko jangkitan COVID-19. Terus jaga diri anda, patuhi SOP dan juga teruskan dengan pengamalan norma baharu. Sampai di sini saja Bicara DR. Kami harapkan memberi manfaat kepada anda dan jangan lupa bagi anda yang terlepas siaran kami pada hari ini, anda boleh saksikan di siaran ulangan pada hari Jumaat jam 3.30 petang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.